Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa khabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Kelibat Tak Berkepala di Kandang Lembu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat anda semua. Kemarin saya menerima perkongsian kisah dari seorang pembaca. Namun disebabkan agak sibuk, maka tak sempatlah untuk saya kongsikan. Kisah yang beliau ceritakan ini kebetulan terjadi ketika Hari Raya Aidiladha menjelang. Tapi bukan Aidiladha tahun ni, tapi tahun lepas punya cerita. Sepanjang penceritaan ni, saya namakan beliau sebagai Ahmad. Ini bukanlah nama sebenar beliau. Ayah Ahmad merupakan seorang usahawan lembu yang berjaya. Dia memiliki kandang lembu yang sangat luas serta menternak ratusan ekor lembu. Ahmad pula bekerja dengan ayahnya di kandang tu. Setiap hari dia akan ke kandang tu untuk menguruskan lembu-lembu yang dipelihara tu. Kerja Ahmad bertambah banyak serta kesibukannya juga berganda apabila Hari Raya Aidiladha menjelang. Kebetulan pula tahun lepas negara berada di fasa PKPP. Aktiviti korban boleh dijalankan pada waktu itu tetapi di pusat sembelihan. Seperti biasa, sehari sebelum Hari Raya, Ahmad serta pekerja yang lain sibuk untuk menguruskan lembu-lembu. Mereka pula perlu naikkan lembu ke atas lori untuk dibawa ke pusat sembelihan. Jadi pada malam sebelum lori datang, Ahmad telah diarahkan oleh ayahnya supaya pergi ke kandang dan periksa semua lembu-lembu mereka. Kebetulan lembu-lembu yang bakal dijadikan sembelihan korban telah pun mereka asingkan ke kandang lain. Jadi beliau hanya perlu jaga kandang itu saja. Beliau juga dinasihatkan oleh ayahnya supaya lebih berhati-hati. Yalah, takut juga kalau ada orang buat dengki racun lembu tu, mereka ataupun haiwan pemangsa datang makan lembu mereka ke kan. Nanti tak pasal je rugi beribu. Seperti yang diarahkan, maka Ahmad pun pergilah ke kandang dan melakukan tugasannya. Dia mundar-mandir sekitar kawasan kandang dan mengira lembu-lembu yang bakal dibawa ke pusat sembelihan pada keesokan harinya. Semuanya okey. Tiada apa-apa masalah sepanjang beliau berjaga di situ. Untuk lebih puas hati, maka Ahmad pun tunggu di situ sehinggalah pukul 1 pagi. Setelah yakin semuanya okey, Ahmad pun mengambil keputusan untuk pulang. Sebaik saja Ahmad ingin menghidupkan enjin motosikalnya, tiba-tiba gegendang telinganya menangkap bunyi lembu-lembu di kandang tu. Bunyi lembu-lembu ni bersahutan dan sangat kuat. Seperti lembu-lembu itu memberikan isyarat mereka dalam bahaya. Ahmad pun apa lagi? Maki hamunlah dia. Mana tidaknya, tadi tunggu lama okey je. Ni bila nak balik je, tiba-tiba pula lembu-lembu tu bising. Ahmad pun kembali kuncikan motosikalnya, lalu turun dari motosikal dan berjalan mendekati kandang semula. Berkali-kali juga dia pusing sekitar kawasan kandang. Tak nampak pun apa-apa haiwan pemangsa seperti ular sawa, harimau dan sebagainya. Tapi
Lembu-lembu asyik bising sejak tadi. Pelik juga. Cara lembu-lembu tu bunyi macam mereka sedang diancam bahaya. Sekali lagi Ahmad pusing keliling. Sama juga. Tak ada apa-apa pun yang mencurigakan yang beliau jumpa. Pening kepala Ahmad dibuatnya. Dia pun mengambil keputusan untuk menelefon ayahnya. Mungkin ayahnya lebih tahu mengapa lembu-lembu mereka buat perangai macam tu. Sebaik saja Ahmad mencapai telefon bimbit dari dalam kocek seluarnya, dia pun mendongak wajah ke hadapan setelah skrin telefon bimbitnya itu bercahaya. Tiba-tiba Ahmad terpandang kelibat seperti tubuh manusia, iaitu wanita memakai kain batik serta baju kedah. Dan yang peliknya, kelibat itu tidak berkepala. Hanya ada leher saja dan darah memenuhi bahagian lehernya yang hanya ada separuh itu. Kaku terus tubuh Ahmad dibuatnya. Jangan kata nak lari, nak bergerak 1 inci pun dia tak terdaya. Lebih mengeruhkan keadaan, tiada satu pun potongan ayat suci Al-Quran yang mampu Ahmad lafazkan. Kesemuanya seolah-olah terpadam langsung dari mindanya. Kelibat itu berjalan mendekati Ahmad. Tubuh Ahmad menggeletar teruk disebabkan terlalu takut. Ahmad akhirnya rebah lalu tidak sedarkan diri. Itulah perkara terakhir yang Ahmad ingat pada kejadian malam itu. Dia hanya sedar pada keesokan paginya. Apabila sedar, Ahmad sudah pun berada di bawah pondok yang dibina oleh ayahnya, berdekatan dengan kandang itu. Ayah Ahmad dan beberapa pekerja lain berada di sebelahnya. Masing-masing lega setelah Ahmad sedar. Ahmad menceritakan perkara sebenar kepada mereka. Masing-masing tergamam ketakutan. Ayah Ahmad pula menyangka Ahmad sengaja tak balik sebab tidur di kawasan kandang semalam. Sebab itulah dia tak datang cari. Dia datang selepas subuh tadi dan mendapati anaknya itu sedang terbaring, tidak sedarkan diri. Ayah Ahmad pun pantas menelefon pekerja-pekerja yang lain untuk datang bantu. Mereka buntu tak tahu nak buat apa selain hanya menyapu wajah Ahmad dengan kain basah. Mujurlah Ahmad sedar. Mujurlah tiada perkara buruk yang lain berlaku. Lembu-lembu yang bakal disembelih juga semuanya berada dalam keadaan baik. Ahmad pernah bertanya kepada ayahnya tentang kelibat itu. Ayahnya pun tak tahu nak jawab. Ayah Ahmad cuma menjawab, kandang kita ni dekat dengan hutan. Jadi memang tak peliklah kalau ada benda-benda macam tu. Sejak kejadian itu, tiada siapa pun berani pergi ke kandang sendirian pada waktu malam. Ahmad akan ditemani ayahnya jika dia ingin berkawal di kandang itu pada waktu malam. Sekian daripada perkongsian novelis Iskandar Zulfakar. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.